الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواlah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kita menjalani bulan Ramadan Al-Mubarak, antara perkara yang cukup penting bagi kita adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita memperbanyakkan sebut Alhamdulillah, tanda kita bersyukur kepada Allah, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita di kalangan ramai manusia yang ada atas dunia ni. Dia pilih kita untuk hidup dalam bulan Ramadan, kerana bulan Ramadan satu bulan yang cukup hebat, satu bulan yang penuh dengan berbagai kelebihan dan keistimewaan. Apa hebatnya kita, tuan-tuan sekalian, sehinggakan Allah Ta'ala hidupkan kita dalam bulan Ramadan? Jawapan dia dua aja. Sama ada kita ni orang bagui ataupun kita ni orang tak bagui. Yang tu aja. Sama ada kita ni Tuhan nak bagi kita yang bagui, dia nak bagi menambahkan lagi kebaikan, kelebihan dan pahala yang ada pada kita. Sebab tu dia pilih kita untuk kita hidup dalam bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang tidak bagus, maksud dia mungkin Tuhan bagi kita hidup sampai ke hari ini disebabkan kurangnya amalan pahala yang kita buat selama ni. Kerana Ramadan, tuan-tuan sekalian, merupakan suatu hidayah, suatu hadiah, suatu anugerah yang cukup besar yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Dalam bulan Ramadan doa dimustajabkan. Dalam bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala buat turun Al-Quranul Karim sebagai memuliakan lagi dan memberkati lagi bulan itu. Bukan hanya diturunkan Al-Quranul Karim, malah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat Jibril alaihi salam dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan duk mengaji lama, yang tuan-tuan tahu Jibril ni dia selalu dia berdampingan dengan siapa? Dengan para anbiya wal mursalin, dengan golongan para nabi dan rasul. Tetapi golongan itu sudah tiada, golongan tu dah tak ada dah. Bila baginda Nabi SAW wafat, maka Nabi lah penutup segala Nabi. Tak ada dah Nabi lepas daripada tu. Maknanya Jibril pun tidak akan turun lagi sebab Nabi dah tak ada. Tetapi oleh kerana Allah Ta'ala nak bagi kelebihan dan hadiah yang cukup hebat kepada kita umat Islam, umat baginda Nabi SAW, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kelebihan Ramadan disertai dengan turunnya malaikat Jibril alaihi salam. Di mana bukti kata malaikat turun, tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan selalu baca suratul Qadr. Allah Ta'ala sebut tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Maknanya pada malam yang disebut Al-Qadar, kalau kita berjaya menggapai malam itu, kalau kita berjaya mendapatkan malam itu, maka pada malam itu akan turunlah para malaikat berserta dengan ruh. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, ruh itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dia turun juga untuk apa, tuan-tuan sekalian? Untuk bersama-sama mendoakan orang-orang yang menghidupkan malam yang disebutkan Al-Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kelebihan keselamatan, ketentraman, doa dimakbulkan oleh Allah sehinggalah terbitnya fajar, hasil daripada doa dan permohonan para malaikat serta Jibril alaihi salam. Hadirin mukminin rahimakumullah. Oleh kerana itu, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mendengar doa Jibril yang cukup popular, dalam hadis Darul Qutni meriwayatkan hadis, dalam hadis Hakim meriwayatkan hadis ini,
Sehingga kan Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini di dalam Adabul Mufrad. Tatkala Nabi SAW melangkah kakinya untuk naik ke atas mimbar, dan Nabi berhenti di tingkat yang pertama, Nabi kata amin. Berhenti di tingkat yang kedua, Nabi kata amin. Berhenti di tingkat yang ketiga, Nabi kata amin. Tatkala Nabi turun daripada mimbar, sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka datang berjumpa dengan Nabi. Mereka berkata, ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yawma syai'a ma kunna nasma'u. Rasulullah, kami tak pernah tengok dan kami tak pernah dengar pun bagaimana perilaku yang kamu tunjukkan kepada kami pada hari ini. Sebelum ni kami tak pernah tengok. Lalu kata Nabi SAW, inna Jibril alaihi salam aradali, sesungguhnya Jibril alaihi salam datang kepada aku tak kala aku nak naik atas tangga mimbar. Lalu Jibril kata, saya baca menggunakan lafaz Imam Al-Bukhari, Jibril kata, syaqiya man adraka Ramadan falam yughfar lah. Kalau hadis yang lain kata, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lah. Maknanya apa tuan-tuan? Celakalah. Kepada siapa celaka ni? Orang yang Tuhan bagi hidup dalam bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan tidak menjadi satu bulan yang meleburkan dosa-dosa dia. Apa kata Nabi? Qultu amin. Nabi kata, aku berkata amin. Ya Allah, perkenankan doa Jibril. Hadirin mukminin rahimakumullah, takkanlah Nabi, satu Nabi yang tergamak untuk melihat umat dia dicelakakan oleh doa Jibril alaihi salam. Tuan-tuan kenal Nabi, tuan-tuan sayang kepada Nabi SAW. Sepanjang riwayat hidup Nabi, kita duk dengar sirah Nabi. Nabi bukan jenis Nabi yang tidak pernah pedulikan umat dia. Hampa nak jadi apa, hampa punya pasal lah. Nabi tidak begitu. Tetapi dalam doa ni pasal apa? Seolah-olah Nabi melepaskan tangan dia. Nabi tidak menjadi penjamin kepada kita. Malah Nabi meminta kepada Allah memperkenankan pula doa Jibril alaihi salam. Kalau bahasa kasar kita apa tuan-tuan sekalian? Ya Allah, bagi mampu bang apa-apa ni. Tu bahasa kasar kita lah. Sebab celaka ni tuan-tuan lebih teruk daripada mampu. Kalau mampu mati macam tu, celaka ni makna apa? Bukan takat jauh daripada rahmat Allah, malah azab Allah Subhanahu wa taala menanti kita. Tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan terfikir kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tergamak mengaminkan doa yang sebegini? Saya bagi contoh yang dekat kepada tuan-tuan. Kalaulah ada seorang kawan tuan-tuan pergi rumah nak buka puasa esok, tiba-tiba kita kata, ni anak saya darjah 5, dia duk teringin nak jadi ustaz. Oh, kawan tu kata apa? Oh, celakalah budak ni. Tuan-tuan pak dia, tuan-tuan nak kata apa? Amin. Nak kata gitu kah? Hal tu memang pak tak hati perut. Kita kata ni anak saya ni, dia memang dia kata, oh celakalah budak ni, jahanam lah budak ni, rosak lah budak ni, oh budak ni masa depan dia gelap lah. Kita selaku pak tuan-tuan sekalian, kalau dia tak berasa buah siku pun, korang-korang buah lutut duduk atas kepala dia, sebab hang maki anak aku. Tuan-tuan nampak tak? Takkan seorang pak nak mengaminkan? Ini situasi dia. Takkan Nabi SAW nak biarkan kita umat dia tuan-tuan sekalian? Nabi sanggup menggadaikan nyawa dia, Nabi sanggup menggadaikan diri dia semata-mata kerana kita. Banyak peristiwa yang menunjukkan yang Nabi SAW mendahulukan kita tuan-tuan. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, sebelum Nabi di Isra dan di Mi'rajkan, Nabi pergi ke Taif. Apa yang terjadi selepas daripada itu? Jibril menghulurkan bantuan kepada Nabi untuk diberikan azab kepada penduduk Taif. Nabi tolak. Pasal apa? Nabi sayang kepada umat dia. Ketika mana peristiwa hijrah tuan-tuan sekalian, Nabi SAW memanggil sahabat Ja'far.
supaya Ja'far bawa ni orang-orang yang mustad'afin, golongan-golongan yang lemah ni, bawa dulu pergi ke negara Habasyah. Pasal apa? Yang dicari, yang ingin dibunuh oleh penduduk musyrikin Mekah adalah aku, bukan mereka ni. Aku tak mau disebabkan aku, mereka ni terbunuh. Tuan-tuan nampak tak sayangnya Nabi SAW dekat kita? Tapi pasal apa dalam doa ni tuan-tuan sekalian, Nabi seolah-olah tidak suka dan benci kepada kita. Bila ditelusuri kepada hadis ni dan kelebihan yang Allah Ta'ala letak dalam bulan Ramadan, memang patut padanlah tuan-tuan sekalian kita didoakan dengan kecelakaan. Pasal apa macam tu Ustaz? Kerana kita hanya menganggap bulan Ramadan ni tuan-tuan sebagai bulan adat. Bukan kita menghargai penghargaan yang cukup besar yang Tuhan bagi kat kita, hadiah yang cukup besar yang Tuhan bagi kat kita. Sepatutnya bila Tuhan bagi kat kita hadiah sebagai tanda orang yang menghargai, dia akan memanfaatkan Ramadan. Dia akan menggunakan sepenuh masa untuk diberikan kepada Ramadan. Dia akan melayani kedatangan tetamu Ramadan yang agung, start daripada hari mula sampai habis tuan-tuan sekalian. Dan dia tahu bahawa setiap layanan dia kepada Ramadan itu akan membuahkan hasil kepada diri dia. Hasil apa? Hasil tarbiyah 30 hari ataupun 29 Ramadan, sehingga akan menjadikan dia insan yang bertakwa sampailah kepada tahun depan sebelum kedatangan Ramadan kembali lagi. Itu di antara intipati dan objektif kepada Ramadan yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Sebab tu Tuhan kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu sentiasa bertakwa kepada Allah. Bukan bertakwa dalam bulan Ramadan saja, lepas tu luar bulan Ramadan kita jadi macam mana sebelum datangnya bulan Ramadan. Tuan-tuan, kalaulah kita bagi satu hadiah kepada kawan kita, tiba-tiba dia tak hargai hadiah tu, dia letak di luar tuan-tuan sekalian, ada dia letak di luar rumah, dia bukan masuk dalam rumah. Esok tuan-tuan pergi pula rumah dia, tengok, hak ni hak semalam aku bagi kat dia ni, aku beli macam aku beli dekat dia sikit punya mahal barang tu, dengan berharga, dengan cantik, dengan susah nak dapat, tiba-tiba dia letak di luar rumah macam tak ada apa-apa nilai. Apa perasaan tuan-tuan sekalian? Dia mula nak keluar buta perut, dia mula nak keluar lagu tu. Nasib baik Tuhan tak buh buta perut kat kita. Ya Allah tuan-tuan, cukup dengan sikit bingkisan hadis ni, kita rasa kalau kita betul-betul tuan-tuan sekalian orang yang tidak pernah rasa nak menghargai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau bahasa kasar kata apa tuan-tuan, mengkhianati pemberian dan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka rugilah kita. Hadirin mukminin rahimakumullah. Satu. Yang kedua tuan-tuan sekalian, sebab apa? Sebab kita tengok fenomena. Sebab apa saya sebut hadis tu? Sebab kita tengok fenomena kita hari ni. Orang bukan menganggap Ramadan 30 hari, tetapi orang anggap Ramadan ni tuan-tuan mungkin 15 hari. Sebab itulah 10 malam yang pertama ketat, sampai tu imam pun semayang di pancok. 10 malam yang kedua mula surut sikit lah, duk boleh bernafas cantik. 10 malam yang ketiga tuan-tuan sekalian, di mana kita hak ramai-ramai ni? Di mana kita hak ramai-ramai ni? Sedangkan Ramadan masih tersisa, kita duk kelang kabut dengan di rumah, duk kelang kabut dengan pelita minyak gas, duk kelang kabut dengan nak ligan apa 27 malam 7 likur. Kalau tak bubuh pelita minyak gas, malaikat tak nampak rumah. Dia duk ingat malaikat maut, buta perut terpa dia kah? Kasar sangat noh. Allahu Akbar, minta maaf tuan, excited sebab tengok ramai. Selalunya kuliah tak ramai. Hadirin mukminin rahimakumullah. Baik, yang tu satu. Tuan-tuan balik, tuan-tuan Tuhan bagi otak masing-masing, ambil peduli, ambil perhatilah. Satu. Yang kedua tuan-tuan sekalian, bagi orang yang 15 ataupun bagi orang yang 20, dia mula bersorai daripada masjid, duduk di rumah, duduk tengok TV, cerita daun ketupat kering, cerita apa segala mak nenek kita pun tak tahu. Bagi orang yang macam ni tuan-tuan, bermakna dia menganggap amalan pahala dia tu sudah banyak dan lebih daripada pahala sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sedangkan sahabat Nabi bila mai masuk bulan Ramadan tuan-tuan sekalian, langsung mereka tidak pernah, maksud dia tu mereka tak ramah macam mana sebelum daripada luar bulan Ramadan. Pasal apa? Nak tumpu pada bulan Ramadan.
Apatah lagi ketika mana penghujung Ramadan, lagi banyak tuan-tuan sekalian. Al-Quran yang mereka baca, mereka akan menambahkan lagi. I'tikaf mereka 10 malam yang terakhir mereka duduk di masjid, tuan-tuan. Sehingga kan dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata tatkala kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami isteri Nabi ni akan duduk di masjid. Walaupun kami dengar ada orang sakit sekalipun, kami tak peduli kawan hak sakit tu. Pasal apa? Kami nak menumpukan i'tikaf kami di dalam masjid, semata-mata mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan orang sakit, rumah tak bocat unggu lagi, kelang kabut dah bubuh. Ya Allah, rugi tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Ingat, dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, tuan-tuan, sebelum tuan-tuan nak bersurai lagi ni, duk fikir malam esok aku nak pergi Kamdah, dengar-dengar malam ni tak ada pergi. Tak apalah, sebelum tuan-tuan nak buat perancangan 10 malam yang terakhir tu, saya tak kisah kalau tak main masjid, tapi duduk di rumah buat sembahyang tarawih di rumah, baca Quran di rumah, sila, tak ada masalah. Ni duduk-duduk di rumah tuan-tuan sekalian, lepas maghrib pun tak sembahyang, isya pun tak sembahyang. Lepas tu kira duduk depan TV tu lah sampailah malam takbir raya lah. Yang tu yang rugi, tuan-tuan. Baik, sebelum tuan-tuan nak buat benda yang macam tu, bukan tuan-tuan lah, sebab duk tengok jegel macam kat kita ni, kata celah kuih ustaz ni, aku baru main malam ni, hang duk katuk atas kepala aku pula. Tak apa, tengok ustaz ni kata, dia kata kat kita lagu tu lah, bukan tuan-tuan. Noh, apa nama, surau Burkina Faso noh. Oh, belah sana ramai hak panggil huduh lagu tu. Tuan-tuan, sebelum kita nak buat satu benda, ingat, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW sebut yatba'ul mayyita thalathatun. Ingat, hadis ni cukup famous. Nabi kata bila kita mati akan ada 3 perkara yang hantar kita ke kubur. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan muda, tuan-tuan tak mati lah. Jangan tuan-tuan, lah ni kes bunuh teruk sangat kan, kes pukul pun teruk. Baru ni di Sentosa Lok Stag, tuan-tuan sekalian, silap masuk bilik ayak, dituduh sebagai cabul. Lah ni kes cabul hak baru ni pun kes cabul juga. Mana tak tahu tuan-tuan, lagi keluar pintu tu, lagi belaga dengan salah seorang daripada orang perempuan kita belakang, dia kata hang cabul aku. Ni hak apa-apa ni semua pahlawan belakang ni. Dia katok-katok tuan-tuan, mati syahid tuan-tuan di Masjid Imam Empat ni. Siapa sangka benda macam tu? Benda boleh jadi. Ingat, bila kita mati 3 benda akan hantar kita ke kubur. Yang pertama Nabi kata ahluhu, yang kedua wa maluhu, yang ketiga wa amaluh. 1, ahli keluarga, adik-beradik, jiran tetangga, sahabat handai, kawan-kawan akan hantar kita ke kubur. Yang kedua, pangkat dan darjat, harta yang ada pada diri kita akan hantar kita ke kubur. Yang ketiga, tuan-tuan, ni amalan ni yang kita duk berasa ringan dengan amalan ni, yang pahala dan hadiah yang Tuhan bagi dalam bulan Ramadan, Tuhan nak bagi suruh kita tambah, sebab kita ni sikit amalan kita. Tiba-tiba kita tak peduli kepada amalan. Hak ni juga akan mengantar tuan-tuan ke kubur, termasuk saya lah. Sampai di sana tuan-tuan sekalian, Nabi kata fayarji'u ahluhu wa maluh. Nabi kata 2 benda akan berpaling tadah, tidak akan bersama-sama dengan kita, ahli keluarga dan juga harta kita akan balik. Tak ada siapa nak tunggu tuan-tuan sekalian. Kawan baik daripada kecil pun sampai ketua pun, kalau tanya dia, nanti kalau aku mati, hang mau dah aku kambui sekali dengan hang? Tak ada pasal Tuan-tuan balik tanya bini, tengok lagi. Tak pun bini tanya suami, sambil nak lena tu duk cari kutu suami. Kau dari uban ke apa? Bang, awak kalaulah Yah mati, so Yah lah, nama dia bukan Zawiyah, nama dia Payah. Kalaulah Yah mati, so agak-agak abang nak tanam sekali dengan Yah. Hang gila, habis tidur, dia tidur, suruh tidur betul ya. Hang tak sebut benda macam tu. Awak abang kata sehidup semati. Ha, memanglah sehidup semati. Sehidup tu aku, semati tu hang. Tuan-tuan, tak ada. Anak hak sayang, cucu hak kita sayang, semua akan balik. Tak ada siapa. Tuan-tuan hidup lah ni pun, berapa kali anak tuan-tuan telefon tuan-tuan dalam sehari? Ni tengah hidup ni.
Dia telefon dia kira nak balik ke? Bukan nak balik, mak duit tak ada, bagi sikit nak bagi duit tiket. Oh, ingatkan nak balik telefon. Rupanya ada duit tiket. Tara kita hidup pun anak-anak tak peduli kat kita. Tuan-tuan, tambah kita mati, tak ada apa manfaat dah. Waktu hidup ni kot-kot lah kita boleh tolong dia, boleh bank in duit dekat dia, boleh lah buat cop apa-apa dekat dia, dia nak menikah, nak apa. Waktu kita mati tak ada apa, tuan sekalian. Yang dia nak main pun hari raya ya. Tu pun bagi orang tegur, hang tak ada apa. Ada baru kena habis. Kalau lah orang tak tegur, dia pakai balik ke tu ya. Tuan-tuan, berapa minit ni? Kita semangat main ni. Sikit boleh lagi lah. Tu bila kita boleh lagi, okey. Tuan-tuan, balik. Lepas tu apa yang duduk dengan kita? Amalan kita. Amalan ni lah hak baca Quran kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya dengar Ustaz Naim baca seronok, gekam saya pasal tak boleh qiraat hak dia baca tu. Kan? Saya teringin nak baca qiraat lagu tu juga, bunyi himu lagu tu. Kalau saya baca duk bajet daerah, dia bagi tahu Ustaz ni sesat bila lah. Kan? Tuan-tuan pun mula-mula kata sesat, kata ya apa Ustaz ni silap, ada mufaraqah pun ada. Kan apa baca lagu ni, apa ni aku baca pandai sikit, amboi kemai, amboi bila lama-lama dengar, oh tuan-tuan tak rasa cemburu kah? Dia boleh macam tu, pasal apa kita tak boleh? Tuan-tuan, ini sebab apa? Quran dia akan menjadi syafaat. Satu hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, seorang sahabat Nabi bernama Buraidah, dia duduk bersama Nabi, dia kata kuntu jalisan ma'an Nabi SAW, aku duduk bersama dengan Nabi. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata Al-Quran akan datang ketika mana yaumal qiyamah, tak kala kita dibangkitkan daripada kubur kita. Waktu kita dibangkitkan daripada kubur kita, Quran akan main. Lalu Quran kata hal ta'rifuni, hang kenal aku tak? Kita kata ma'arifuk, aku tak kenal hang siapa dia? Quran tanya kali kedua, hang kenal aku tak? Aku tak kenal hang. Sehinggalah kali ketiga Quran kata apa? Ana sahibukal Quran, akulah sahabat hang Al-Quran yang hang selalu baca ketika mana atas dunia dulu. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Lalu diberikan di sebelah tangan kita kerajaan Al-Mulk. Di sebelah kiri kita diberikan khuldi, iaitu kehidupan yang berpanjangan. Dan diletakkan di atas kepala kita tajul waqar, satu mahkota yang cukup indah diletakkan atas kepala kita sebagai tanda kita memuliakan Al-Quran. Boleh faham orang perempuan? Orang perempuan waktu menikah dulu pakai mahkota kedai RM9, betul tak? Allah seronok lah, orang nak pegang pun tak berani. Jangan bercalang apanya RM9. Tu pun atas dunia, ya Allah, banggalah. Tuan-tuan, apatah lagi di akhirat. Apa lagi kelebihan? Dipanggil kedua ibu bapa dia. Tuan-tuan ni, dengar malam ni, esok kena pesan dekat anak, hang kena pandai baca Quran. Didik anak kita bagi boleh jadi juga orang yang kerti baca Quran. Tuan-tuan, hina hidup kita tuan-tuan. Sok khabar boleh baca, SMS boleh baca, WhatsApp boleh baca, segala-galanya kita boleh baca. Mai tang Al-Quran buka-buka menangis kita tuan-tuan sekalian. Apa hinanya kita ni? Ya Allah. Boleh faham tuan sekalian? Tak apa nak angguk lah ni. Oh, ke 10 dah. Saya nak habis sikit tuan-tuan. Lepas tu dipanggil kedua ibu bapa dan diberikan pakai wayuksa walidah, diberikan kepada ibu bapa dia apa dia? Hullatain, dua pakaian daripada syurga. Pak dia ada mak dia tanya, bima kusina hadha? Pasal apa kami nak kena pakai baju ni? Lalu dikatakan disebabkan kamu atas dunia kamu cukup mengambil berat tentang Al-Quran kepada anak-anak kamu, maka kamu diberikan pakaian syurga ni. Lalu Tuhan kata apa? Iqra was'an. Tuhan panggil kita hak baca Quran ni. Hang baca Quran, hang pegang tangan ibu hang pegang tangan ayah hang naik atas tingkatan darjat duk ada di syurga, pilih mana-mana syurga hang nak masuk, hang masuk. Allahu Akbar. Tuan-tuan, boleh faham tak? Balik lagi gerak anak kita. Hang boleh baca Quran tak? Dia kata, ayah gila ayah, pukul 4 dah gerak apa baca Quran. Buat lagu tu anak kita. Yang terakhir, okey, yang terakhir. Ada dua hadis tapi tak banyak mana sikit. Yang kata amalan ni, ketika mana kita duduk dalam kubur, dah selesai tuan-tuan sekalian soalan kubur apa semua. Kalau orang yang baik, orang yang atas dunia buat amal yang saleh, Nabi kata dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad,
Nabi kata wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyab tayyibur rih. Akan datang dalam kubur dia satu orang lelaki-lelaki. Lelaki-lelaki lah, kalau perempuan-perempuan lah. Lelaki-lelaki akan datang dalam kubur dia. Rajulun hasanul wajhi, muka dia manis, ya Allah, muka segak. Lepas tu pakaian dia pula hasanul thiyab, pakaian dia tu cantik, ya Allah. Rih at-tayyibur rih, bau dia tu cukup wangi. Ni dalam kubur kita ni. Kita pun jadi takut, hang siapa dia ni, kubur aku hang masuk apa ni. Lepas tu fayaqul abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Dia kata apa? Dia kata ni syekh, dia kata kat kita, panggil syekh lah. Dia kata gembiralah kamu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, dengan amalan-amalan yang kamu buat atas dunia dulu. Mana dia? Di kubur kita dah dapat tuan-tuan semayang tarawih, baca Quran, mangkit tengah malam, sediakan makanan untuk ahli keluarga, kita bagi kepada orang nak buka puasa, kita rajin bersedekah, kita baca Al-Quran, hati kita jaga, tak kata kat orang, tak hasad kat orang, tak dengki kat orang. Ini balasan yang Tuhan bagi kat kita. Lalu tuan-tuan sekalian, dia tanya kawan ni, man anta? Dia kata, hang ni siapa? Lepas tu kawan ni jawab, ana amaluka salih, akulah amal salih yang hang buat atas dunia dulu. Yang ni kalau orang bagus. Kalau orang tak bagus pula tuan-tuan sekalian, ketika mana kata Nabi SAW, wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyab muntinur rih, mai kepada dia dalam keadaan muka pun garang, buruk tak sangka muka dia ni tuan-tuan sekalian. Tengok dia, hang ni siapa dia? Awak yang muka buruk sangat. Dia kata hanya kena komen, aku tampak cuma ikut. Itu saya lah kata. Lepas tu dia kata apa lagi? Dia kata qabihul thiyab. Dia kata pakaian buruk sungguh. Aku tak pernah tengok pakaian macam ni atas dunia. Awak teruk sangat ni. Lepas tu dia kata muntinuri, bau hang tengik sungguh ha? Awak yang hang teruk sangat bau ni. Lalu dia kata apa? Abshir billadhi yasu'uka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Ni hang ingat dah atas dunia dulu, Tuhan kata siapa yang tak buat benda baik, siapa yang gatal pergi buat benda jahat, ini balasan yang dijanjikan oleh Allah. Hari ni hang terimalah balasan tu. Dia kata dekat kita. Kita kata kepada dia, man anta? Hang ni siapa dia? Lalu dia kata apa? Ana amalukal khabith, akulah amalan jahat, amalan buruk, amalan balok liat yang ada pada diri yang akulah itu. Duduklah kita dengan dia tuan-tuan. Tuan-tuan ingat duduk saja ke? Dia duduk hantam kita dalam tu. Sehingga kan penghuni kubur dia kata apa? Dia kata kepada Allah, dia angkat tangan kepada Allah. Dia kata Rabbi la tuqimi sa'ah, ya Allah janganlah datangkan kiamat ni Allah. Pasal apa? Dalam kubur pun teruk dah, kiamat lagi teruk. Sampai ahli kubur dia tak mau berlakunya kiamat. Boleh faham tuan sekalian? Itulah yang dimaksudkan dengan Ramadan yang terakhir. Kalaulah Ramadan itu benar-benar terakhir tuan-tuan, apa amalan yang kita nak bawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan tuan-tuan ambil yang iktibar. Saya pun bila baca hadis ni tuan-tuan sekalian, terpaksa buatlah benda-benda macam ni. Kan barulah dia merasa takut dalam diri kita. Allahu akbar. Apatah lagi umur kita makin lama makin meningkat, penyakit main macam-macam, dengan cerita di luar pun macam-macam tuan-tuan sekalian. Salah sikit bukan ada apa pun kira nak bergaduh, kira nak bunuh, kira lah bunuh ya. Kan? Sebab tu betul lah hadis Nabi kata apa? Al-harj. Nabi kata antara tanda akhir zaman adalah haraj. Sahabat tanya, wa mal harj ya Rasulullah? Haraj tu apa? Nabi kata al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Nabi kata pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Nabi kata. Maknanya tuan-tuan sekalian, mungkin hari ni hari orang lain, mungkin esok lusa tepat masa kita yang telah dijanjikan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Saya mohon maaf terkasar bahasa, terlajak bicara, terlanjur kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.